sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melainkan barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Melainkan barang yang sifat-sifat hati yang mazmumah, yang dicela pada syarak, yang diharamkan pada syarak. Barang yang di sini kena kepada sifat-sifat hati yang mazmumah, yang zamimah, yang dicela pada syarak. Sifat tercela, sifat yang diharamkan pada syarak. Sifat yang dicela, sifat yang diharamkan pada syarak, yang membinasakan atasmu ibadahmu, yang membinasakan pahala ibadah kamu. Maka wajib mengetahui akan dia, akan barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Wajib mengetahui ini sebagai wajib fardu ain, supaya kamu jauh akan dia, kamu menjauhi akan dia, akan sifat yang barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Dan barang yang lazim atasmu mengerjakan dia. Barang yang di sini pula sifat-sifat hati yang mahmudah, sifat-sifat hati yang dipuji pada syarak, yang lazim, yang wajib atasmu mengerjakan dia, yang wajib atas kamu. Semua sifat-sifat yang mahmudah ni, seperti ikhlas dan alhamdulillah dan syukur dan umpamanya, maka lazim, yakni wajib kamu mengetahui akan dia sebagai wajib fardu ain, mengetahui akan dia, akan barang yang lazim atas kamu mengerjakan dia, supaya kamu menunaikan dia. Ini sambungan berkaitan dengan ilmu tasawuf yang fardu ain dan fardu kifayah. Dahulunya selesai bicara fardu ain daripada ilmu tauhid, fardu kifayah daripada ilmu tauhid, yang mana dalam kitab Minhajul Abidin lah, kitab yang ditimolek membicarakan berkaitan dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau kitab Jawi lain kok, contohnya kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin adalah dicerita di dalam tu ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Sebab dalam kitab Hidayatus Salikin ni kitab Jawi yang biasa orang belajar.
Kalau orang tua-tua yang jenis menuntut ilmu agama, dalam almari dia tu kalau ada kitab lama, di antara kitab yang tidak ketinggalan adalah kitab Hidayatus Salikin. Orang tua hak menuntut ilmu agama lah. Maknanya kan kita jumpa tua-tua hak kitab lama-lama, kitab warna kuning yang tulisan dia comel, kitab tu kitab lama. Kita tengok-tengok belek-belek, antara kitab yang tidak ketinggalan adalah kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin ni yang dihimpun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni seguru dengan ni Syekh Daud Al-Fatani yang semasa dan seguru. Bukan dia berguru dua tu, seguru dengan Syekh Daud Al-Fatani, penterjemah kitab Minhajul Abidin ni. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin tu dia himpun daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Ni Minhajul Abidin ni terjemahan betul benar daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, maka namanya tidak ditukar sebab terjemahan sungguh-sungguh. Faham tak ni? Dalam Minhajul Abidin Syekh Daud ni dia terjemah mengikut ayat kitab Minhajul Abidin bahasa Arab, yang mana grammar tau. Dia grammar bahasa Arab dengan bahasa Malaysia berbeza. Tetapi Syekh Daud ni dia terjemah mengikut grammar bahasa Arab, bukan ikut bahasa Malaysia. Jadi terkadang terjemahan Minhajul Abidin ni agak rumit sikit lah nak faham. Sebab diterjemah butir-butir atas kitab Arab. Jadi kitab Arab ni di grammar berbeza. Dia ada khabar muqaddam, mubtada muakhar, tempat takluknya di belakang contohnya lah. Jadi susunan tu bukan kan kenapa kitab Minhajul Abidin payah dak dia mengikut kaedah bahasa Arab. Jadi dengan kaedah bahasa Malaysia ni larilah kalau kita kira. Jadi diterjemah betul benar. Berbeza dengan ni sebagai pengetahuan lah. Kitab Minhajul Abidin umi-umi lah. Banyak yang menterjemahkan kitab Minhajul Abidin hak Arab kepada bahasa Malaysia. Hak Rumi pun ada. Tapi ada yang dia tukar ayat. Faham tak ni? Ditukar ayat dengan bahawa dimodernkan ayat. Dijadikan ayat tu kepada bahasa Melayu, bahasa Malaysia moden. Jadi dia pun tukar ayat. Dia tukar ayat. Dia bukan terjemah betul benar tidak. Ada kan kalau terjemah betul benar. Ni contoh-contoh ni. Terjemah betul benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana terjemah dia? Akan dikau jua ya Allah kami sembah, dan akan dikau jua ya Allah kami minta pertolongan. Bahasa Malaysia jadi susun ayat gitu. Jadi bahasa Malaysia. Bahasa Malaysianya kami sembah akan engkau ya Allah, dan kami minta tolong akan engkau ya Allah. Tu bahasa Malaysia. Tapi bahasa Arab iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah kami sembah. Dia ada takdim makut takhir. Hak duduk belakang dia pun depan. Sepatutnya kami sembah akan dikau. Tiba-tiba ayat akan dikau kami sembah. Hak ni kalau karangan bahasa Malaysia memang cikgu tak akan luluskan. Tapi kaedah bahasa Arab ni dia terbalikkan seumpama tu ada faedah dia. Faedah dia apa? Hasar. Hasar mana apa? Akan dikau ya Allah jualah. Jualah tu jualah. Tak ada lain. Tu hasar dia panggil. Akan dikau jualah.
Julah. Atau hasar dia panggil. Itu kaedah bahasa Arab. Jadi, apabila diterjemahkan kitab Arab, Minhajul Abidin kepada Malaysia ni, dia ubah ayat. Dia modernkan ayat. Itu kalau saya lah, minta maaf lah, saya tak akan baca waktu. Sebab terkadang, ayat yang dimodernkan, untuk orang mudah faham, pemahaman dia tak tepat dengan kehendak kita. Itu hak paling ditakuti. Hak paling ditakuti. Ini contoh. Contoh mudah lah. Kitab lama, Munyatul Musalli. Munyatul Musalli, Syekh Daud bukan terjemah. Munyatul Musalli, Syekh Daud bukan terjemah. Dia mengarang, tapi sama juga Syekh Daud ni. Dia menggunakan kaedah bahasa Arab. Minhajul Abidin, Syekh Daud terjemah daripada Minhajul Abidin hak Arab. Timur betul benar. Munyatul Musalli, Syekh Daud bukan menterjemah, mengarang. Tapi menggunakan bahasa, menggunakan kaedah bahasa Arab juga, walaupun kitab Jawi. Maka ada orang yang modernkan ayat kitab Munyatul Musalli. Tapi malangnya, ayat yang dimodernkan tidak bertepatan dengan maksud sebenar hak Syekh Daud tulis dalam Munyatul Musalli. Hak ni paling ditakuti. Dia rumikan, dia jawikan serta dirumikan Munyatul Musalli dengan ditukar ayat. Sebab tu saya biasa peringat, orang nak pakai kitab Rumi ni, hak Minhajul Abidin terjemah Syekh Daud, nak pakai Rumi, Munyatul Musalli nak pakai Rumi, Faridatul Faraid nak pakai Rumi, saya peringat, ambil yang dirumikan oleh Ustazah Noraini Abu. Sebab Ustazah Noraini Abu ni, dia rumikan betul-benar tanpa tukar ayat. Jadi maknanya kalau ustaz tu mengajar kitab Jawi, yang belajar buka buku Rumi, ayat yang sama. Apa tak ni? Ayat yang sama. Tapi kalau ambil Rumi yang ditukar ayat, jadi ustaz yang mengajar Jawi, yang pegang Rumi tu jadi, tak sama ayat. Tak sama ayat tu tambah. Tak sama ayat tu tambah. Tu hak Jawi di Rumi kan. Sama juga dengan tadi bicara. Minhajul Abidin hak Arab, diterjemahkan Melayu. Tapi dia modernkan ayat. Yang mana terkadang, apa yang dipaham tidak bertepatan. Pada ni. Tapi dipaham tidak bertepatan. Syekh Daud ni tak. Ayat dia mungkin macam terbalik apa semua tu. Sebab mengikut kaedah bahasa Arab. Jadi Minhajul Abidin Syekh Daud ni, Syekh Daud tak tukar nama sebab terjemah betul benar. Hidayatus Salik yang saya sebut tadi, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia ambil daripada kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali juga. Tapi kenapa tukar nama kitab? Adakah dipanggil ciplok? Faham tak kenal ciplok? Faham tak ciplok? Ciplok ni panggil tiru, ambil hak orang, tukar nama, letak nama kita. Faham tak ciplok? Boleh tak ciplok buat kuih? Boleh? Kan orang buat kuih-kuih tu kan, sedap dia buat kuih, hak dia je laku. Kuih sama, tapi rasa tak sama. Jadi hak mana lakunya, hak rasa sedap lah. Boleh tak nak ciplok cara dia buat? Boleh? Hak sedap-sedap gini ni, kalau kita tanya dia buat mana, dia tak ajar. Dia takut jadi saingan dia. Dia takut jadi saingan dia lah. Sebab siapa kedai, kalau kuih lah, kuih yang sama ada 2-3 tuang. Orang tanya lalu dah, kuih hak tuang mana ni? Kalau kuih tau, gitu kan. Kalau nasi lemak hak tuang mana ni? Hak tuang ni, hak ni. Ambil dah pun letak semula. Bayangkan kalau tuang dia ada situ, ambil dah dia letak semula. Terasa hati tak tuang dia? Dan ni ambil dah nasi lemak hak dia ni. Lepas tu tanya orang jual, nasi lemak ni hak mana ni? Tuang tak lagi, tuang duduk jauh, dia tak kenal tuang kan. Tambah ni kita nak nasi lemak tuang ni. Faham tak ni? Dia letak semula. Orang macam mana kalau kita tuang punya nasi lemak? Terasa hati tak?
Gitulah. Sebab apa? Hak ni sedap. Boleh tak nak ciplok? Ciplok ni apa? Tiru cetok rompok tu gitulah. Ada ni. Ada siapa menega ni. Dia sekat tengah jalan. Kamu jangan atur kuih kamu kedai ni. Dia tak boleh atur terus. Sebab apa? Sebab laku dia. Hak ni dia aku, hak kuih sama. Tapi berani dia sekat tengah jalan. Tuan kedai apa pelik? Kenapa dah? Hak laku sekali tak tahu dah kedai dia. Tak tahu dah. Hak laku sekali Tuan kedai pun pelik lah. Tak ada balah tuan kedai. Tuan kedai jumpa. Kenapa kamu tak tahu dah kedai? Lama pelanggan duk tanya hak kamu ni. Alah, dia kata ada seorang tu dia sekat setengah jalan. Jangan tahu kedai tu kuih tu. Direct gitu. Direct gitu no. Lepas tu jenis orang tak mau balah kan. Biar kedai lain banyak lagi. Mana boleh tak kita nak tiru cara dia buat nak ciplok? Ciplok orang itu. Dia tak panggil tak tahulah. Ciplok ke apa tak tahulah maksud dia. Kalau orang pandai gitu, dia tak akan cerita resipi dia kat orang. Dia tak akan cerita. Jadi sekarang ni kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Lepas tu nama Hidayatul Salikin pula Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sebab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyatakan dia tahu ambil betul benar dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia banyak tambah hak lain. Dia banyak tambah dalam kitab lain, bukan dalam kitab Bidayatul Hidayah, tapi kitab lain pun kitab Ghazali juga. Tapi dia ambil satu kitab. Dia bukan terjemah. Tapi sebagian besarnya Bidayatul Hidayah lah. Tapi sebagian laginya dia ambil ayat dalam kitab Imam Ghazali yang lain. Dia pergi capur dalam tu. Jadi apabila buat gitu, dia tak boleh kekalkan nama Bidayatul Hidayah. Dia tak boleh kekalkan sebab dia sudah capur-capur. Capur kandungan dalam kitab tu dengan kandungan dalam kitab Imam Ghazali hak kitab lain. Dia pergi capur, maka nama kena tukar. Tu tukar Hidayatul Salikin. Macam contoh Penawar Bagi Hati lah hak kitab sebelum Minhajul Abidin ni. Kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dihimpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kitab Ghazali juga. Tapi kenapa nama ditukar? Kerana hanya diambil 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Dan kita Arba'in fi Usuluddin pada Arba'in 40. Bukan hadis Arba'in hak Imam Nawawi. Ni kita Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali. Jadi dia ada 40 tajuk. 10 tajuk yang pertama akidah. 10 tajuk yang kedua fiqh. 10 tajuk yang ketiga 10 sifat kecelaan tasawuf. 10 tajuk yang keempat 10 sifat kepujian tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf itu jalan Imam Ghazali. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandili dia tak ambil bahagian tauhid, tak ambil bahagian fiqh, dia ambil bahagian tasawuf saja. 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian, maka Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Qadir Al-Mandili diputukar kepada Penawar Bagi Hati. Dia tak ambil nama Arba'in fi Usuluddin sebab dia tak ambil semua. Ada ni. Minhajul ini ni tak ni. Ni memang terjemah betul benar. Maka nama dikekalkan. Jadi balik pada kitab Hidayatul Salikin. Hidayatul Salikin ni di awal tu diikut kaedah kitab Ihya Ulumuddin hak Imam Ghazali. Panjang tajuk bicara bab ilmu. Ilmu yang memberi manfaat mana? Kemudian ilmu ni apakah fadilah? Ini dimulai dengan ilmu yang beri manfaat. Kemudian diususuli dengan ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawufnya mana, fardu kifayahnya mana. Beres bicara bab ilmu, dia pun datanglah fadilah orang yang belajar ilmu. Fadilah orang belajar ilmu. Fadilah orang belajar ilmu yang beri manfaat. Nak dapat fadilah ni, fadilah belajar ni kan. Nak dapat fadilah belajar ni, belajar betul dengan jalan dulu. Barulah cerita fadilah. Pandai ni fadilah ni lepas buat comel baru fadilah. Fadilah baca Al-Quran contohnya. Baca Al-Quran kena pandai baru ada fadilah.
Ke macam mana fadilat baca Quran? Baca tanpa ilmu fadilat juga. Pandai baca Quran, maka cerita fadilah. Gitulah. Ada ni. Fadilah semayang berjemaah. Kena pandai dulu syarat semayang berjemaah, baru cerita fadilah. Ada kaedah dia gitu. Sebab fadilah ni kelebihan-kelebihan. Nak dapat kelebihan, buat kena betul dulu, baru cerita kelebihan. Jadi yang kita ada tu salikin, ilmu yang bermanfaat, fardu ain, fardu kifayah dalam ilmu, disusun pula niat belajar. Niat belajar yang betul, niat belajar yang salah. Belajar agama ni. Gitu. Niat dulu, niat belajar hak betul macam mana ikhlas, niat belajar hak riak macam mana hak akan masuk neraka. Ni belajar betul dah ni. Belajar fardu ain, tauhid fiqh tasawuf, tapi hati ikhlas ke riak. Dia bicara bab 3 jenis niat. Satu niat yang salah, satu niat yang betul, satu niat yang salah bertaubah kemudian, satu niat yang salah sampai kesudah salah. Dia bagi 3. Apabila belajar betul fardu ain, niat ikhlas, cerita fadilah. Fadilah orang belajar, dapat belajar berilmu. Fadilah orang yang berilmu. Dia cerita fadilah orang belajar, dia cerita fadilah orang yang berilmu, orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kita ada tu salikin. Dia panjang bab ilmu. Dia ikut kaedah kita Ihya Ulumuddin Hak Imam Ghazali. Di awal kita Ihya ada 7 bab menceritakan bab ilmu. Ada ni. Tapi dah nak sebut tadinya, dalam kitab Hidayatul Salikin ada bicara bab fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf, tapi tidaklah sedetail dalam kitab Minhajul Abidin. Hak ni kena ambil molek. Kita belajar ikhlas, bukan nak nyuhu, bukan kita nak cakap sedap dengan orang, bukan nak sombong dengan orang. Mari belajar majlis suran memang ikhlas, buat betul ke tak. Sebab kalau kita belajar ilmu yang bukan ilmu fardu ain, dalam keadaan kita fardu ain tak selesai, kita pergi tinggal hak wajib fardu ain. Kita belajar agama ni, bukan belajar ilmu matematik, ilmu sains, kita belajar agama. Sekalipun kita tetap duduk dalam keadaan dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Walaupun kita tengah buka kitab, menadah kitab, belajar kitab sekalipun. Ada ni. Faham tak tinggal fardu ain apa hukum? Saya tinggal fardu ain pun saya belajar fardu kifayah. Boleh ke tinggal fardu ain nak pergi kejar fardu kifayah? Saya tinggal semai subuh pun sebab saya nak pergi semai jenazah tu. Kau nak gambar? Subuh tak sempat semayang. Sebab apa? Sebab nak kejar semai jenazah. Semai jenazah ni ingat semai sunat ke? Semai wajib ya? Fardu semai jenazah ni. Fardu kifayah. Satu kampung tak semayang, habis berdosa besar kampung tu. Besarnya semai jenazah ni. Ditinggal semai subuh, nak kejar semai jenazah. Sah kata mereng. Dah mereng kan dah? Dah. Subuh tu fardu ain. Kejar tu dulu. Sempat semai jenazah. Mayang lah. Tak sempat. Nak macam mana? Kita nak semayang tapi tak sempat. Tinggal subuh dulu. Kita semai jenazah dulu. Kan? Berat nanam gitu. Nanam. Bukan 7-7. Berat nanam. 6-6, 7-7 tak berat. Berat nanam lah. Tapi macam mana dengan orang tinggal fardu ain? Dia belajar fardu kifayah. Tapi ingat baik, ilmu fardu kifayah, ilmu agama, ilmu fardu, ilmu wajib. Macam tadi lah. Semai jenazah bukan semai sunat. Fardu kifayah. Ada ni. Bukan semai sunat. Tapi macam mana kalau tinggal semai subuh nak semai jenazah? Macam mana? Dia, kalau kita katalah kuliah maghrib di Kuala Terengganu ni banyak. Banyak.
Kalau kita Kuala Terengganu ni tak sudut cakap pusing-pusing kat Tula je. Pusing-pusing kat Tula je. Dekat tak tahu mana pun Kuala Terengganu ni. Tapi kita fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf kita dak lepas. Lepas ke tak lepas tahu molek ni. Sukatang ni. Jangan duk berangan. Saya belajar lama dah. Lepas, jangan duk berangan. Ini fardu ain tak lepas ni dosa besar. Pandai ni. Jadi sekarang ni kuliah maghrib banyak. Kita fardu ain tauhid fiqh tasawuf tak lepas. Tempat lain ada. Di kawasan Kuala Terengganu ni. Ada. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Biar kita nak dengar lah tempat kita lah. Itu fardu ain ke tak? Biar tak fardu ain pun. Dah fardu ain kamu lepas ke tak? Biar tak lepas pun. Walaupun duduk dalam masjid, niat iktikaf, buka kitab, nadah kitab, dengar, ditetap dekat dalam dosa besar kerana tak belajar fardu ain. Ada. Ini atas masing-masing. Sebab antara satu orang tak sama dia punya latar belakang. Tak sama dia punya pengajian. Orang ni lama, orang ni baru. Dan tak sama dia punya penguasaan. Orang ni cerdik, orang ni kurang cerdik. Ni atas masing-masing ni. Saya ikut kawan saya. Ikut kawan saya bawa lah. Kawan awak tu ngaji lama dah. Kawan awak tu fardu ain beres dah. Yang tu kan ikut ni fardu ain tak ada lagi. Tak boleh ikut orang. Tak boleh ikut kawan. Ikut kewajipan kita. Lepas tu kata penting tahu fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf sekarang. Mana fardu ain, mana yang bukan fardu ain. Sebab kita belajar cara kapung, belajar kita sangat terhad. Kalau setakat kuliah maghrib je, fardu ain tauhid fiqh tasawuf, kita kata atas tong. Ni air duduk di hidung ni. Mana apa ni? Mudah nak selang ni. Tak apa nak lepas. Bukan kita ngaji pondok. Ngaji pondok, sehari semalam belas kitab. Capur fardu ain, fardu kifayah. Tak apa. Sebab belas kitab. Kitanya subuh hari minggu boleh Subuh hari kerja, faham lagi kerja. Jadi kitanya apa? Duha pun kalau orang hak kerja tak ada nak ikut. Hak maghrib lah hak waktu kemuncak. Maghrib pula dalam ramai-ramai tu sebagian besar nak belajar. Ada segelintir tak mau belajar, nak tunggu solat berjemaah je. Seorang dua je perangai gitu. Tapi seorang dua pun hak jenis gong, hak jenis meta. Isyak berhenti, aku nak main isyak nak balik. Orang lain nak belajar, dulu apa orang lain? Ini orang gong, orang meta duduk dalam masjid. Tapi orang yang berpangkat lah pulaknya kena ikut kata dia lah. Orang ramai-ramai nak belajar tu, dia tak hormat. Yang penting dia, aku nak solat isyak awal waktu. Gitu. Walaha kalau mazhab Hanafi, isyak sunat sembahyang lewat 1/3 malam walaupun tidak ada urusan. Kita mazhab Syafi'i. Kalau tak ada urusan, isyak sama dengan sembahyang lain lah. Afdal solat waktu. Tapi melainkan ada maslahat, ada kerana. Contohnya masalah besar belajar fardu ain, maka isyak afdal dilewatkan. Tapi hak jenis pala haliang ni, hak jenis meta ni dah, aku belajar pening pala dia kata. Kata kat aku dia kata. Kata kat awak pun pula, takabur dia kata. Lepas tu tengok muka dia. Takabur tu ustaz tu kan ngajar pula tak reti. Takabur tengok ke siling, jangan tengok muka orang. Takabur orang ustaz mengajar kan dia pusing-pusing muka kan. Takabur belaga mata dengan dia. Takabur dia perasan. Kita takabur tengok siling. Takabur tengok latar, jangan tengok depan. Dia terasa mana ustaz tu tuju ke dia sebab dia takabur. Memang dia bapak takabur. Orang panggil jing eprik mana? Bapak takabur. Hak gini. Mana apa? Maghrib pun terhad. Maghrib pun terhad. Jadi kita nak belajar macam mana? Belajar fardu ain molek. Belajar fardu ain molek, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Mana fardu ain? Ambil kitab minhaj ni. Ambil kitab minhaj molek ni. Ni akabah ilmu, Biar ambil faham molek.
Kita nak mati dalam keadaan berdosa besar. Kita nak mati dalam keadaan berdosa besar. Kita tinggal belajar fardu ain, kita ambil ilmu lain walaupun fardu kifayah, haram, dosa besar. Kita nak mati dalam keadaan berdosa besar. Bila kita tidak menguasai fardu ain tauhid, akidah macam mana? Kita tidak menguasai fardu ain fiqh, semayang macam mana? Tidak menguasai fardu ain tasawuf, hati kita macam mana? Hati kita macam mana? Bila tidak menguasai fardu ain tasawuf, hati kita macam mana? Riya, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, sifat ghadab, sifat pemarah. Ni semua ni sifat-sifat kecelaan belaka ni. Kita nak mati dengan sifat ni. Semayang tak tinggal. Semayang fiqh macam mana? Berjemaah tak tinggal. Syarat berjemaah macam mana? Akidah macam mana? Kita mati bila-bila masa ni. Nak mati dalam keadaan dosa besar. Jahil fardu ain dosa besar, akidah salah dosa besar, semayang salah dosa besar, riak wujud takabur dosa besar, mati dalam dosa besar. Apa mana? Mati dalam dosa besar ni, mati meja judi. Memanglah. Mati, ada orang dimati sedang berzina. Ada? Pernah berlaku orang Melayu. Dia langgang pelacur, dimati sedang berzina. Tak ada. Dia mati sedang berzina. Ada orang mati kerana kemalangan berpunca dari mabuk. Berat ni mati dosa besar. Itu hak nampak. Orang hak fardu ain tauhid, fiqh tasawuf belajar, dosa besar berat laginya. Akidah salah, dosa besar berat laginya. Semayang tak betul, dosa besar. Riya, wujud takabur, dosa besar. Takabur, tahu takabur? Sifat iblis. Hasad, sifat iblis. Takabur, hasad, sifat iblis. Nak mati dengan sifat iblis. Kalau mati dengan sifat iblis, di hari akhirah nak duduk sama siapa? Kalau mati dengan sifat iblis. Ni. Ini bicara bab amal. Ilmu. Ada ni. Ini bab fardu ain ni. Fardu ain. Ni pembicaraan bab syurga neraka ni. Kita bukan bicara bab fadilat ni. Cerita bab amal sunat, abal sunat. Itu untuk dapat darajah dalam syurga. Ini bicara layak tak layak dengan syurga. Syarat syurga beriman. Akidah kita macam mana? Nak masuk syurga, amal soleh. Ta'at zahir, fiqh macam mana? Ta'at batin, tasawuf macam mana? Beriman amal soleh ni lah yang dikhabar gembira dengan syurga. Nak jadi beriman amal soleh ni lah fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf.